Ini hadis 7, semuanya di bawah nota yang sebelum ni. Bab karahiyat istiqbalil qiblah inda qada'il hajah. Di bawah bab yang keempat, bab larangan menghadap kiblat ketika qada hajat. Di bawah bab itulah. Kita masih lagi di bawah bab tu. Ini hadis yang ke-9, masih di bawah bab yang sama. Wa bihi qala haddatsana Musaddad bin Musarhad qala haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Atha ibn Yazid Al-Laythi an Abi Ayyub riwayatan qala idza ataytumul gha'it fala tastaqbilul qiblah بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. Musaddad, kata Imam Abu Daud, Musaddad bin Musarhad meriwayatkan kepada kami, katanya Sufyan. Maksudnya di sini ialah Sufyan bin Uyainah meriwayatkan kepada kami daripada Az-Zuhri, daripada Atha bin Yazid Al-Laythi, daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sebagai riwayat yakni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, apabila kamu mendatangi tempat membuang air, maka janganlah kamu menghadap kiblat pada ketika membuang air besar dan membuang air kecil. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Setelah kami datang ke Syam, kami dapati tandas-tandas telah dibina menghadap kiblat. Kami berpaling daripadanya dan memohon ampun kepada Allah. Lepas tu hadis yang ke-10. Kita tengok setakat tu dulu. Kalau masa masih ada, kita akan sambung lagi, ya. Jadi itulah hadis yang ke-9. Kita telah baca sekejap tadi. Sebagaimana biasa, kalau perawi-perawi ini yang telah kita bertemu, kira-kiranya tak disebut lagi tentangnya. Tetapi di sini perawi, guru Imam Abu Daud ini, dia ambil hadis ini daripada Sufyan. Dia sebut gitu je, Sufyan. Dia tak sebut Sufyan bin Uyainah ke atau Sufyan Ats-Tsauri ke, dia tak sebut. Jadi di sini maksudnya Sufyan bin Uyainah. Kita dah ada nota di situ. Nota 51. Beliau ialah Sufyan bin Uyainah bin Maimun Al-Kufi. Abu Muhammad adalah kunyahnya. Sufyan bin Uyainah adalah seorang imam yang hebat dalam hadis, fiqh dan fatwa. Beliau adalah murid Imam Abu Hanifah dan salah seorang guru Imam Syafi'i. Dilahirkan di permulaan bulan Rajab pada tahun 107 dan meninggal dunia pada tahun 198 Hijrah ketika berumur 91 tahun. Ada seorang lagi tokoh hadis dan fiqh yang sama nama dengannya. Beliau ialah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri lebih tua daripada Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah bahkan berguru dengannya. Sufyan Ats-Tsauri meninggal dunia pada tahun 161. Itulah sekadarnya saya sebutkan di sini tentang latar belakang Sufyan bin Uyainah. Kalau nak sebut banyak lagi, itu memang banyak lah. Dia tokoh. Dan kadang-kadang boleh terkeliru Sufyan mana satu ni. Sebab biasanya mereka berdua ni berkongsi guru dan berkongsi murid juga pada umumnya. Berkongsi murid dan berkongsi guru. Jadi itu boleh jadi keliru lah di situ. Cumanya ikutlah kalau kita tersalah pun, misalnya tempat Sufyan bin Uyainah dikatakan Sufyan Ats-Tsauri, tak jadi masalah juga. Sebab yang pentingnya ialah kita nak menentukan kedudukan hadis itu. Kalau Sufyan bin Uyainah itu sama saja dengan Sufyan Ats-Tsauri, ikutlah
kita tertukar pun tak jadi masalah. Kedua-duanya adalah perawi thiqah, bukan sekadar thiqah biasa, tapi imam dan hujjah. Bukan dalam hadis saja, bahkan dalam fiqh juga. Beliau adalah tokoh. Jadi kalau tertukar mana-mana tak jadi masalah sebab ia tidak menjejaskan hadis. Kedua-duanya sama-sama perawi sahih. Tak jadi masalah ya. Saya teringat satu nazam syair Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan ni kan dia ada buat syarah Sunan Abi Dawud juga. Dia juga seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i. Dia ada tulis nazam orang kita kenal dengan Matnuz Zubat, Matan Zubat, Zubat Ibnu Ruslan. Apa dia kata? Wa Syafi'i wa Malikun Nu'manu wa Ahmad ibn Hanbal Sufyanu. Itu disebut Sufyanu. Wa ghairuhum min sa'iril a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Ni kita cuba tengok sekejap. Ini syarah-syarah hadis. Ini syarah-syarah hadis semuanya. Cuma yang saya nak tunjuknya Ibnu Ruslan. Ini syarah Ibnu Ruslan. Syarah Abu Dawud Ibnu Ruslan. Kita ambil contohnya ini. Ini Ibnu Ruslan. Syarah Sunan Abi Dawud, karangan Ibnu Ruslan. Siapa dia ni? Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Husain bin Ali bin Ruslan Al-Maqdisi Al-Ramli Al-Syafi'i. Mana orang Palestin sekarang ni. Sekarang ni negeri Palestin ni Al-Maqdisi ni. Maqdisi ni Baitul Maqdis lah. Ini orang Palestin. Di Palestin begitu ramai tokoh-tokohnya dahulu. Sampai sekarang ni orang-orang dia memang hebat-hebat sebenarnya. Baik, saya nak tunjuk satu lagi syair Ibnu Ruslan tadi. Dia ada dalam Syamilah ni pun ada. Syafi'i wa Malik. Ambil dalam kitab mana? Manzumat misalnya. Dia ada banyak bahagian ini. Banyak bahagian sini. Ini manzumat ilmiah. Ini ilmu-ilmu terutama dalam agama yang dibuat dalam bentuk nazam. Nazam Az-Zubad. Az-Zubad fil fiqh Syafi'i. Matnuz Zubad. Adakah ini sama? Cuba tengok. Mawahibus Samad. Ini antara ini Ghayatul Bayan, Fathur Rahman. Ini Ghayatul Bayan. Ini semua syarah dia. Baik, kita tengok. Ini yang saya baca tadi. Wa Syafi'i wa Malikun Nu'manu wa Ahmad ibn Hanbal Sufyanu wa ghairuhum min sa'iril a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Inilah kata Ibnu Ruslan dalam bentuk syair. Sebagai memperakui tokoh-tokoh dalam agama. Jadi yang disebut ni Sufyan ini kedua-duanya sama. Sama-sama tokoh, sama-sama imam mujtahid. Ini Syafi'i, Malik dan Nu'man. Nu'man itu maksudnya Imam Abu Hanifah lah, namanya Nu'man bin Thabit. Dan Ahmad bin Hanbal, Sufyan juga, dan lain-lain. Dan selain mereka imam-imam dalam agama ni kan, imam-imam mujtahidin itu min sa'iril a'immah, semua imam-imam itu ala hudan, semuanya di atas petunjuk. Wal ikhtilafu rahmah, ikhtilaf mereka adalah rahmat. Jadi kita kena ingat begitu Jangan kita anggap ikhtilaf ulama ni, perbezaan ulama ni sebagai malapetaka. Tidak. Khilaf mereka adalah sebagai rahmat. Ini dia sebut sekejap. Ini syarah dia, Ghayatul Bayan. Dengan saya ada kitab ni, Ghayatul Bayan bersama dengan Mawahibus Samad. Peninggalan ayah saya dahulu. Kitab warisan. Dia ada sekali dua tu. Sekarang ni nak dapat pun payah. Dalam Syamilah ni pun ada Ghayatul Bayan saja, Mawahibus Samad tak ada. Setakat ni lah mungkin mereka akan masukkan juga.
mereka akan masukkan juga akan datang. Jadi kesimpulannya, kalau kita nak ringkas ni panjang dia sebab dia ambil banyak kan, syarah jadi panjang lah. Jadi panjang lah syarah dia tu. Ni. Di sini disebut. Wasyafi'i bi iskanil ya wal bi iskanil ya. Cuba kita tengok di sini. Wasyafi'i imamul a'immah. Wa Malik bin Anas imam Daril Hijrah. Wa Nu'man al-Imam Abu Hanifah. Ahmad bin Hanbal, Sufyan al-Thawri. Sebut Sufyan al-Thawri. Sufyan bin Uyainah pun sama. Wa ghairuhum min sa'iril a'immah kabni Uyainah. Seperti Sufyan bin Uyainah. Termasuk dalam tu ada dua. Laith bin Sa'ad, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahawai, Dawud al-Zahiri, ala hudam min rabbihim fil aqaid wa ghairiha. Berada di atas petunjuk daripada Tuhan mereka, baik dalam akidah ataupun lain-lain. Mereka akidahnya bagus. Wala i'tibara biman takallama fihim bima hum bari'una min wa manaqibuhum ma'thuratun wa fadailuhum mashhuratun. Tidak boleh diambil kira pendapat orang yang mempertikaikan mereka, sebab ini semua diterima oleh umat. Kalau ada orang yang mempertikaikan mereka dengan menyebutkan apa-apa yang sebenarnya mereka itu bebas daripadanya, bersih daripadanya, dan kelebihan-kelebihan mereka itu memang dinukilkan begitu banyak dan masyhur. Cukuplah tentang mereka ini, ilmu mereka itu tersebar dengan meluas, dan kedudukan mereka itu diperakui sepanjang masa. Ini dalam kitab Ghayatul Bayan, syarah kepada Matan Zubat Ibnu Ruslan ini. Matan Zubat Ibnu Ruslan. Ni. Lil Imam Al-Allamah Ahmad bin Hussein bin Ruslan. Inilah yang kita tengok tadi, lahir di Palestin, Ramallah, Palestin tahun 773 dan meninggal dunia di Baitul Maqdis pada tahun 844. Ini dia buat dalam bentuk syair. Itu kelebihan ilmu Arab ni. Orang-orang Arab dahulu, dan ilmu mereka yang tersebar dalam dunia ni bukan sekadar dalam nahwu. Mereka telah himpunkan dalam bentuk parti ilmu nahwu tu dalam bentuk syair, tapi fiqh juga. Jadi Matnuz Zubat ni fiqh dalam mazhab Syafi'i. Dikumpulkan dalam bentuk syair. Jadi kita nak tahu bab apa pun tengok kitab ni lah, tapi dalam bentuk syair. Mudah untuk dihafal. Ayah saya dahulu memang sukalah, memang dia ingat ni. Banyak isi Matam Zubat ni, kalau apa-apa dia sebut terus. Dia sebut tu. Itu sebagai bukti lah dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab ni ada. Orang-orang zaman dahulu yang belajar biasanya dia ingat kitab-kitab ni, matan-matan ini. Jadi ingat suatu kelebihan lah. Dalam sesuatu masalah tu kita boleh sebut terus. Ini kata Ibnu Ruslan dalam bentuk syair. Jadi yang saya nak sininya, Sufyan bin Uyainah ni dia bukan tokoh dalam hadis sahaja, tapi dia juga adalah tokoh mujtahidin, imam mujtahidin yang diperakui. Walaupun Ibnu Ruslan tulis kitab itu dalam bentuk syair itu untuk mengumpulkan fiqh Syafi'i, tetapi dia ulama besar, seorang yang sangat terbuka. Dia memperakui semua imam-imam ni. Bahkan Daud Zahiri pun diperakuinya, termasuk di dalam wa ghairuhum. Katanya wa ghairuhum min sa'iril a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Itulah tentang Sufyan bin Uyainah. Kalau nak tengok lagi, boleh tengok di dalam yang saya telah buat dalam Syarah Bukhari yang telah dicetak dah tu. Ada Sufyan bin Uyainah pun, sebab perawi ni perawi yang masyhur. Biografi dia kalau nak tengok lagi, tengok di sana. InsyaAllah mungkin ada perbezaan di sana sini. Ini sekadar ringkasan sahaja ya, sekadar ringkasan sahaja. Pengenalan tentang Sufyan bin Uyainah. Baik. Meriwayatkan kepada kami
daripada Az-Zuhri. Sufyan ini meriwayatkan daripada Az-Zuhri. Dia sebut nama nisbah. Az-Zuhri ini nama nisbah, bukan nama sebenarnya. Az-Zuhri, makna ya dia tu, cuba kita tengok, ya ni bersabdu. Ini tanda isim itu isim mansub, bukannya isim mangkus. Kalau isim mangkus, dia akhir dia tu tidak bersabdu gitu. Tidak bersabdu gitu. Seperti al-qadhi, misalnya. Al-qadhi, itu kan ya dia tu tidak bersabdu. Kalau ya bersabdu begini, ini nama nisbah dipanggil. Nisbah kepada Bani Zuhrah. Nisbah kepada Bani Zuhrah. Jadi orang-orang daripada keturunan itu, daripada puak-puak tu dipanggil Az-Zuhri lah. Tidak khusus dengan Zuhri ni saja. Tetapi oleh kerana dia yang masyhur, jadi sebut banyak lagi orang-orang lain pun kalau kita baca dalam kitab-kitab rijal disebut Az-Zuhri. Maksudnya daripada Bani Zuhrah. Ini dipanggil isim mansub. Boleh juga digunakan isim mansub. Boleh juga digunakan isim dalam bentuk laqab, dalam bentuk kunyah. Kadang-kadang digunakan dalam bentuk isim alam. Jadi itu cara Arab lah. Tradisi dia begitu. Daripada zaman dahulu lagi, sebelum Islam lagi, dah guna dah begitu. Dan Nabi SAW memperakuinya. Tidak salah nak guna begitu. Itu bagus juga dari segi jaga keturunan, jaga zuriat kita. Kita tahu, ambil berat tentang silsilah nasab kita tu. Jadi siapa Az-Zuhri? Jadi sini saya nak orang lain lah baca. Siapa nak baca silakan. Tentang Az-Zuhri. Silakan. Saya baca Maulana. Silakan. Ini siapa? Ramli Maulana. Ramli daripada mana dah? Daripada Port Dickson. Port Dickson. Ya. Sihat Ramli? Alhamdulillah Maulana. Silakan. 52. Beliau ialah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Shihab bin Abdillah bin Al-Haris bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah Al-Qurashi Al-Zuhri Al-Madani Al-Aili. Aili. Kunyahnya ialah Abu Bakar, salah seorang imam dan tokoh besar. Al-Zuhri merupakan seorang yang sangat alim di Hijaz dan Syam. Seorang yang disepakati para ulama tentang kehebatan dan ketokohannya. Az-Zahabi di dalam Mizan Al-I'tidal berkata, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri seorang hafiz lagi hujjah. Beliau ada juga melakukan tadlis, tetapi jarang sekali. Az-Zuhri meninggal dunia di Syam pada bulan Ramadan tahun 124 Hijrah ketika berumur 72 tahun. Itulah serba ringkas tentang Az-Zuhri. Tentang Az-Zuhri ini juga kalau nak tengok lebih detail lagi, boleh tengok di dalam Syarah Bukhari yang saya telah tulis dan telah dicetak itu. Tengok situlah. Mungkin ada perbezaan sedikit sebanyak dengan apa yang saya sebut di sini. Apa yang disebut di sini sebenarnya sekadar ringkasan sahaja. Namanya Muhammad bin Muslim. Muhammad nama dia. Muhammad ni satu nama yang sangat popular di kalangan ulama. Jadi dengan sebab itu kena sebut nama lain. Kalau tidak jadi keliru lah. Muhammad mana satu. Gitu. Sebab itu selalu disebut Zuhri. Bila sebut Zuhri, tak keliru. Itulah Imam Zuhri. Jadi Sufyan mengambil daripada Az-Zuhri. Maknanya Sufyan bin Uyainah ni murid kepada Az-Zuhri. Daripada Atha bin Yazid Al-Laythi. Daripada Atha bin Yazid Al-Laythi. Jadi Zuhri ambil daripada dia. Atha bin Yazid Al-Laythi, nota 53. Kemudian Al-Jundu'i Al-Madani. Al-Laythi Al-Jundu'i. Ini pun nama nisbah dia juga. Kemudian maknanya kemudian dia pakai nama nisbah itu, Al-Jundu'i. Tu. Al-Madani. Al-Madani itu orang Madinah lah kira-kiranya. Abu Muhammad adalah kunyahnya. Atha adalah seorang perawi thiqah. Yahya bin Al-Madin. Yahya
Ini tak kena ni. Sekejap Badlul Majhud. Ini daripada Atha bin Yazid Al-Laythi. Daripada Atha bin Yazid Al-Laythi. Thumma Al-Jundu'i. Tuwfiya wa huwa ibnu 80 sana. Tak ada di sini. Maknanya saya ambil di lain. Atha bin Yazid Al-Laythi di sini. Wathaqahu Ibnu al-Madini wan Nasai. Ali Ibnu al-Madini sepatutnya. Bukan Yahya Ibnu al-Madini, itu silap. Ali bin al-Madini. Ali Ibnu al-Madini dan An-Nasai mengatakan beliau thiqah. Jadi Yahya bin al-Madini tak ada, silap. Kena baiki tu. Ini nota ni walaupun ialah boleh pakai dah, cuma bagi saya masih sementara. Mungkin saya akan buat tokok tambah di sana sini ataupun pembaikian lagi. Sebab kita tulis ni nak cepat untuk belajar ni. Mengatakan beliau thiqah, ke-66 pengarang kitab-kitab utama hadis mengambil hadisnya. Beliau meninggal dunia pada tahun 105 Hijrah. 105 Hijrah. Itu tentang Atha bin Yazid Al-Laythi daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini silakan Ramli baca lagi, silakan 54. Nama sebenar Abu Ayyub ialah Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Sa'labah Al-Ansari Al-Najjari Al-Khazraji Al-Madani. Beliau adalah salah seorang sahabat daripada Bani An-Najjar. Abu Ayyub Najjar. Abu Ayyub telah ikut serta dalam perjanjian Aqabah, Perang Badar, Uhud, Khandaq dan lain-lain peristiwa bersejarah di zaman Nabi SAW dan selepas kewafatan baginda. Ketika mula-mula sampai di Madinah, rumahnya lah yang menjadi tempat penginapan Rasulullah SAW. Baginda menumpang di rumahnya sehingga terbina Masjid Nabawi dan rumah baginda sendiri di sebelahnya. Abu Ayyub seorang yang sangat berani, sabar, bertakwa dan sangat suka ikut berjihad. Beliau hidup sampai ke zaman kerajaan Bani Umayyah. Pada mulanya beliau tinggal di Madinah, kemudian berpindah ke Syam. Ketika Yazid menjadi panglima perang di zaman pemerintahan khilafah ayahnya Muawiyah untuk menyerang Konstantinia. Abu Ayyub termasuk salah seorang tenteranya. Beliau telah terlibat dalam beberapa peperangan dan peristiwa penting di sana. Akhirnya beliau jatuh sakit dan berwasiat supaya terus dibawa masuk ke kawasan musuh walaupun dengan diusung ketika berperang. Setelah meninggal dunia, jenazahnya dikebumikan berdekatan dengan benteng Konstantinia. Konstantinopel sekarang ni disebut. Teruskan. Abu Ayyub meriwayatkan sebanyak 155 hadis dan beliau meninggal dunia pada tahun 52 Hijrah. Ada beberapa perkara yang saya nak sebut di sini sebagai pengetahuan lah kepada yang belum tahu. Kepada yang tahu dah tu tak jadi masalah lah. Ini semua ni kan, ni nama nisbah yang saya gelapkan. Al-Ansari. Al-Ansari. Ya, dia tu ada semua bersabdu. Maksudnya dia ni daripada sahabat Ansar. Orang Ansar, bukan Muhajirin. Ini Abu Ayyub ni. An-Najjari. Isim nisbah, isim mansub dipanggil. Ya, dia tu bersabdu. Itu tandanya. An-Najjari maksudnya puak Ansar daripada Bani Najjar. Bani Najjar. Begitu. Al-Khazraji, puak Ansar ni dia ada dua kabilah besar, Aus dan Khazraj. Jadi dia ni puak Khazraj lah. Itu maksud Al-Khazraji. Al-Madani, maksudnya memang dia orang Madinah. Al-Madani ni memang orang Madinah. Kadang-kadang Al-Madani ni diguna juga oleh orang yang bukan orang Madinah, tidak lahir di Madinah pun,
tapi lama berada di sana, belajar di sana ke apa, dia guna juga boleh. Itu nisbah yang luas penggunaannya. Bukan sekadar orang yang lahir di situ. Seperti sahabat kita Abu Anas Al-Madani ada. Dr. Basit itu. Dia guna Al-Madani ni, okey boleh. Begitu pun boleh. Sebab dia belajar di sana lama kan. Begitu pun boleh. Al-Khazraji Al-Madani. Jadi Abu Ayyub ni orang Madinah. Memang rumah dia tu dekat Masjid Nabi. Di sebelah Masjid Nabi dulu. Sebagaimana rumah Nabi dibuat di sebelah masjid, rumah dia pun dekat masjid. Dan mula-mula Nabi sampai ke Madinah tu, Nabi naik unta, ramai tak kira lah, masing-masing menjemput Nabi, turun, duduk jadi tetamu di rumahnya, masing-masing tu pegang tali unta Nabi, kalau boleh Nabi singgah di rumah dia. Nabi kata, biarkan unta ini, utrukha fa innaha ma'mur. Biarkan untaku ini berjalan terus. Unta ini diperintah, Nabi kata. Bukan dia berjalan sembarangan, seperti unta-unta lain, tidak. Unta ni diperintah, Nabi kata. Maksudnya mengikut perintah Allah lah. Allah tidak nak lagi dia berhenti, biar dia. Akhirnya dia berhenti di depan rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi di rumah Abu Ayyub itulah Nabi SAW menumpang beberapa lama di rumah Abu Ayyub itu. Dan Abu Ayyub ni dia ada 2 tingkat rumah dia. Ada loteng. Maknanya zaman itu dah ada loteng ya. Dah ada rumah ni 2 tingkat. Jadi kalau nak kata banyak tingkat rumah pun ada asasnya. Bukan kata rumah ni perlu setingkat saja. Dia ada asalnya. Nabi sendiri rumah dia pun 2 tingkat. Mana dia duduk di sebelah atas. Sebelah bawah pun duduk juga. Boleh begitu, tidak jadi salah. Ni asasnya. Zaman sekarang ni tempat kita tak kira lah, puluh-puluh tingkat kan. Boleh, jika perlu, boleh. Jika dapat menjaga keselamatan orang ramai itu, tidak membahayakan, tak jadi masalah. Jadi dia mula-mulanya Nabi SAW nak duduk di bawah rumah dia. Dia minta Nabi duduk di atas. Dia berasa tak sedap. Nabi tu kedudukannya tinggi, tiba-tiba dia duduk di bawah, dia pula duduk di atas Nabi. Takut apa-apa berlaku nanti, tumpah apa-apa ke. Sebab walaupun 2 tingkat pun bukanlah macam kita sekarang ni kokoh, terpisah betul satu-satu rumah tu. Itu zaman itu, sesuai dengan zaman itu. Jadi dia minta Nabi duduk di atas lah. Nabi kata tak payah, tak apalah, jangan kamu berasa apa-apa. Dia lebih selesa di bawah. Sebab apa, bila tetamu mari nak bertemu pun tidak menyusahkan tuan rumah. Sebab itu Nabi pilih duduk di bawah. Barulah dia, tak apalah dah Nabi nak begitu. Tapi dia pernah minta Nabi duduk di atas. Sebab dia rasa tak sesuai Nabi duduk di bawah. Dia pula duduk di atas, macam tinggi dia pula. Padahalnya tidak begitu kan. Tak ada pun anggapan tinggi rendah tu. Cumanya perasaan dia lah, perasaan dia. Akhirnya dia biarkanlah, dan Nabi nak duduk di bawah. Lama juga sebelum rumah Nabi siap apa, dan masjid dibuat apa. Sampai sekarang ni rumah dia tu, rumah Abu Ayyub itu, dia ada tanda, ditulis di situ, ini rumah Abu Ayyub asalnya, dalam masjid Nabi SAW itu. Ada tulis. Itulah Abu Ayyub. Jadi dia ni seorang sahabat yang memang ada peristiwa-peristiwa besar bersejarah tu dia ada. Sebelum Nabi berpindah ke Madinah lagi, dia sudah pergi dah menyambut Nabi ni, sehingga berlakunya perjanjian Aqabah yang menjanjikan sokongan padu daripada puak-puak Ansar terhadap Nabi jika Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Gitulah, mereka sanggup segala-galanya. Jadi dia ni salah seorang. Jadi perang Badar lagi, perang Uhud lagi, ni semua ni perang yang besar-besar lah. Orang-orang yang disebut sebagai ahli Badar ni orang istimewa. Ahli Bai'ah, ahli Aqabah disebut. Jadi semua peristiwa bersejarah tu dia ada. Selepas Nabi SAW wafat pun dia masih lagi aktif, terutamanya dalam berjihad. Itu memang dia suka sangat pergi berjihad. Beliau hidup sampai ke kerajaan Bani Umayyah. Tapi walaupun dia ni sangat sayang kepada Nabi SAW, dan rumah dia tu rumah bersejarah lah,
Tetapi kefahaman sahabat itu begitu jelas tentang perjuangan Islam, tentang cara hidup Islam. Dia tidak rasa nak kekal di rumah dia lah sebagai kenangan dia dengan Nabi kan. Ambil berkat kalau kita kata Nabi pernah duduk di rumah dia. Tidak macam tu Abu Ayyub ni. Dia orang cerdik. Bukan macam setengah-setengah orang kita yang tak faham sekarang ni kan. Benda-benda macam itulah yang diutamakan. Ikut perjuangan Nabi, ajaran Nabi itu tak tahu ke mana. Orang sekarang ni kata ke laut. Ke laut. Tetapi yang zahir-zahir tu penting sangat. Abu Ayyub ni, kena belajar dengan Abu Ayyub. Abu Ayyub ni paling bersiarah Rasulullah singgah di rumah dia. Kalau nak kiranya patut dia tak pergi ke mana-mana lah. Tidak. Dia tinggalkan rumah dia, pergi berjihad, berjuang. Dan duduk di Syam untuk menyebar ilmu Nabi SAW dan untuk meluaskan perjuangan Nabi SAW, agama Islam, dakwah agama Islam. Itu Abu Ayyub. Dalam setengah-setengah riwayat dia sebut dia pergi ke Mesir. Memang dia pergi rata lah. Bukan ke Syam saja. Ke Mesir pun dia pergi. Dan ini akhir sekali di zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah melancarkan perang ke Turki sekarang ni. Konstantinopel tu Turki, di Turki. Jadi di zaman Sayyidina Muawiyah melalui angkatan laut, tentera laut. Ini Abu Ayyub pergi juga. Siapa yang jadi panglimanya? Iaitu anak Muawiyah, namanya Yazid. Yazid itulah. Jadi tak ada orang sebut apa tak bagus pun. Biasanya yang nak jadi pemimpin ni orang yang memang berdisiplin, memang orang yang bagus, memang orang yang beragama. Sebab itu kalau kita baca dalam sejarah tentang Yazid yang bukan-bukan itu, jangan percaya. Jangan terima mudah-mudah. Sebab apa? Ini fitnah semua. Kebetulan berlaku di zaman dia tu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Husain radhiyallahu anhu terbunuh. Jadi adalah peluang orang nak menyalahkan dia. Padahal seseorang terbunuh di zaman pemerintahan mana-mana pun tak semestinya boleh dikaitkan dengan dia. Mungkin ada orang lain yang bunuh tu. Lepas tu tuduh dia macam-macam lah. Suka dia berpoya-poya lah. Suka menyanyi lah. Suka tengok perempuan menari, menyanyi. Habis masa dengan bermain dengan monyet dan sebagainya. Itu cerita dalam sejarah tentang Yazid. Cuba fikirlah sedikit. Orang yang suka benda-benda macam tu adakah nak jadi panglima apa kan? Dan di bawah pimpinan dia tu, Abu Ayyub salah seorang. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pun ikut serta juga. Itu dalam sejarahnya. Tak ada timbul pun. Kalaulah dia ni orang tak baik, orang tak bagus, tak jaga sembahyang dan sebagainya, sebagaimana yang tersebut dalam sejarah tu, boleh ke orang macam ni dilantik? Jangan kita fikir zaman itu seperti zaman sekarang ni, di mana panglima perang tu tak ada kena-mengena dengan solat, dengan memimpin masyarakat dia suku berasingan. Jangan kita fikir begitu. Zaman itu pemimpinlah sembahyangkan jenazah, pemimpinlah jadi imam sembahyang fardu 5 waktu. Ikutlah dia khalifah ke, dia gubernur ke, dia panglima ke, dia apa ke, memang begitu tradisinya. Jadi macam mana? Tak ada sebut apa-apa pun tentang dia pada ketika itu. Bagus pun tak ada sebut. Terima dengan tenang, ikut dengan tenang saja dia. Ini semua perlu yang kita perlu baikilah. Banyak dah telah terpesong ni. Tersebar dalam dunia Islam, bukan tempat kita sahaja. Tempat lain pun begitu. Jadi kita orang Islam bertanggungjawab memperbaiki sejarah itu. Biar betul fikiran kita terhadap generasi awal Islam yang banyak berjasa kepada Islam. Jangan kita duduk fikiran kita ni kotor dengan tuduhan, tomahan dan fitnah terhadap generasi awal. Tak ada berkat hidup kita kalau macam tu. Jadi Abu Ayyub ni termasuk salah seorang tenteranya. Jadi di sana tu banyaklah peranannya macam-macam lah. Akhir sekali dia jatuh sakit sebab tua dah. Perang tu tua. Tapi dia berwasiat, selagi boleh bawa dia nak pergi serang musuh, pergi bawa, jangan tinggal dia. Walaupun dengan diusung, dia minta. Yang ada bersama tu, ramai daripadanya sahabat-sahabat je. Bawa dia lah pergi berperang. Gitu cerita Abu Ayyub Al-Ansari. Sehingga akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan itu. Dan dikebumikan di sana. Dia tidak duduk di Madinah.
walaupun rumah dia tu begitu bersejarah. Tidak begitu. Perjuangan yang penting. Itu cerita Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau nak lebih lagi tu kena tengok di lain lah. Jadi sebagai riwayat daripada Abi Ayyub, sebagai riwayat, baginda bersabda. Apa maksud sebagai riwayat? Yang ini sebagai riwayat daripada Rasulullah SAW. Baginda bersabda, yang ada dalam kurungan itu tak ada lah asalnya. Dalam teks asalnya, cuba kita tengok sini. Cuba kita tengok teks asal. Ni cuba tengok. An Abi Ayyub riwayatan, an Atha ibn Yazid Al-Laythi an Abi Ayyub riwayatan. Qala, jadi qala ni siapa kata? Abu Ayyub ke atau Nabi? Jawabnya Nabi kata. Qala ni Nabi kata. Bukan Abu Ayyub. Sebab Abu Ayyub ni Atha bin Yazid Al-Laythi mengambil hadis ini daripada dia riwayatan. Jadi apa makna riwayatan itu? Secara riwayat itu. Baik, kita tengok. Kita tengok di sini. Sebagai riwayat, apa maksudnya? Jadi sini saya nak orang lain lah baca. Silakan, siapa nak baca? Sila, siapa ni? Izzuddin. Perkataan riwayah adalah masdar. Gini riwayatan. Kena sebut gitu. Perkataan riwayatan adalah masdar yang dinasabkan dengan fi'il yang mahzuf. Takdirnya yarwi riwayatan. Lafaz riwayatan menunjukkan hadis yang dikemukakan ini adalah marfu' pada hukumnya. Kerana ia merupakan lafaz-lafaz kinayah yang digunakan oleh para ulama hadis sebagai ganti kata mereka. Rasulullah SAW telah bersabda, sama ada kerana ia diriwayatkan berdasarkan maknanya atau kerana ia direngkaskan. Kata Hafiz Ibn baca lagi. Kata Hafiz Ibnu Hajar di dalam syarah An-Nukhbahnya, termasuk dalam kataku hukman, semua lafaz kinayah yang digunakan sebagai ganti lafaz-lafaz yang terang yang dikaitkan dengan Rasulullah SAW. Seperti kata seorang tabi'i yang meriwayatkan daripada mana-mana sahabat, yarfa'ul hadis au yarwihi au yanmihi au riwayatan au yablughu bihi au rawahu. Bermaksud dia mengangkat hadis ini, atau dia meriwayatkannya, atau dia menyandarkannya, yakni kepada Nabi SAW, atau sebagai riwayat daripada Nabi SAW, atau dia menyampaikannya, yakni kepada Nabi SAW, atau dia meriwayatkannya. Lihat syarah An-Nukhbah muka surat 78. Semua lafaz ini menunjukkan hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'i daripada mana? Seseorang. Hadis yang diriwayatkan oleh seseorang tabi'i daripada mana-mana sahabat adalah marfu' pada hukumnya. Jadi ini penting ya. Kadang-kadang bila kita tengok dalam kitab-kitab hadis ini, khususnya kitab-kitab utama hadis ini, dia ada kadang-kadang guna perkataan-perkataan begini, yang menyebabkan jadi kita keliru. Apa maksudnya sebagai riwayat ni, atau secara riwayat ni, riwayatan itu. Lepas tu riwayatan itu jadi apa kira-kiranya dari segi i'rabnya? Sebab kita nak bagi makna tu kena tahu dulu dari segi i'rabnya dia tu jadi apa. Dalam ayat tu dia jadi apa? Dia jadi fa'il ke, jadi maf'ul ke, jadi apa? Kena tahu. Barulah boleh pasal makna dia tu. Jadi yang pertamanya kita kena tengok, dia ni adalah masdar. Rawa yarwi riwayatan. Itu masdar. Yang dinasabkan. Kenapa bagi di atas di sini? Sebab itu saya suruh, saya minta baca riwayatan. Bagi sekali. Yang dinasabkan. Nasablah tu, riwayatan. Dengan fi'il yang mahdzuf. Jadi ada
dia mesti kena berubah sesuatu perkataan dalam bahasa Arab ni, mesti berubahnya. Kalau perkataan itu perkataan mu'rab, mestilah ada amil dia. Jadi apa benda yang menyebabkan dia tu jadi baris di atas? Jadi jawabnya fi'il yang mahdzuf. Ada satu fi'il, kata kerja yang dibuang. Kira-kiranya yang dibuang itu, kalau kita nak sebut takdirnya, yarwi riwayatan. Yani Abu Ayyub meriwayatkan sebagai satu riwayat. Maksudnya bila dia sebut gini dalam hadis, dalam sanad tu, maksud dia nak ceritanya, dia ambil cerita ni daripada Nabi SAW. Dan ini adalah kata-kata Nabi. Maksudnya yang dia nak sebut ni bukan kata-kata dia sendiri, tidak. Tetapi yang dia riwayatkan daripada Nabi. Mana yang selepas ni tersebut itu adalah sabda Nabi SAW. Itu maksud riwayatan. Dia sebut gitu je. Lafaz riwayatan menunjukkan hadis yang dikemukakan ini adalah marfu' pada hukumnya. Jadi walaupun tidak jelas lah. Kalau katakanlah di sini ni okey. Di sini ni riwayatan qala. Jadi qala ni dhamir dia tu boleh kita balikkan kepada Abu Ayyub pun boleh. Kalau kita kata balik kepada Nabi seperti terjemahan yang saya bagi tu, selesailah masalah. Boleh juga. Tapi kalau kita kata daripada Abi Ayyub riwayatan qala Abu Ayyub. Jadi idza ataitum ni walaupun Abu Ayyub yang sebut, tapi sebenarnya bukan lafaz ini lafaz dia. Setakat ni. Tapi ini lafaz ataupun hadis Nabi yang Nabi sabdakan. Kalau tidak lafaz pun maknanya, mafhumnya. Mafhum kata-kata Nabi, sabda Nabi SAW. Kalau kita andaikan qala ni fa'il dia Abu Ayyub. Okey, tak jadi masalah juga. Tetapi idza ataitumul gha'it ini yang Abu Ayyub sebut ni sebenarnya dia ambil daripada Rasulullah SAW. Sebenarnya itu adalah kata-kata Rasulullah SAW ataupun mafhum daripada kata-kata Rasulullah SAW. Itu sebab dia sebut riwayatan. Kenapa dia sebut riwayatan? Mungkin dia nak mengisyaratkan, perawi ni nak mengisyaratkan bahawa hadis ini hadis ringkas. Ni Atha bin Yazid Al-Laitsi ni nak cerita hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub ni sebenarnya hadis mukhtasar. Hadis yang ringkas. Sebenarnya hadis ini lebih panjang lagi yang lengkapnya. Satu kemungkinan. Yang kedua, mungkin juga dia nak cerita ini yang Abu Ayyub sebut ini makna hadis, mafhum hadis. Bukan lafaz dia tu betul-betul begitu. Betul-betul begitu. Boleh jadi juga. Jadi ada dua kemungkinan. Apabila seseorang tabi'i, ni Atha bin Yazid Al-Laitsi ni tabi'i. Apabila dia sebutkan di atas daripada sahabat Abu Ayyub tu, misalnya di sini riwayatan. Lepas tu dia sebut sebagai kata-kata dia selepas itu, zahirnya. Jadi kata-kata itu orang panggil mauquf fi hukmil marfu'. Walaupun apa yang disebut ini terhenti pada Abu Daud dia kata, tetapi dikira sebagai marfu', macam Nabi kata juga. Itu maknanya mauquf fi hukmil marfu'. Jadi maknanya bila kata riwayatan ini isyarat kepada hadis ini walaupun mauquf, tapi mauquf fi hukmil marfu'. Mauquf pada hukum, pada kira-kiranya marfu' juga. Pada kira-kiranya marfu' juga. Ini bukan mandai dia sendiri, kata-kata dia, pendapat dia, bukan. Ini daripada Nabi SAW. Itu maksud riwayatan. Kena jelas. Tengok sini. Riwayatan qala, saya terjemah, cuba tengok. Sebagai riwayat, baginda bersabda. Qala itu maknanya saya balikkan kepada Nabi. Sebab pada hakikatnya, kalau kita tengok riwayat lain pun, riwayat yang panjang, yang lengkap pun, memang Nabi bersabda pun. Kalau kita andaikan sebagai riwayat, beliau berkata, beliau itu maksudnya Abu Ayyub, tempat baginda ni kita kata beliau. Boleh juga. Beliau berkata. Tidak salah kalau kata begitu. Maknanya terhenti apa yang disebut apabila kamu mendatangi selepas itu kata-kata Abu Ayyub.
Tapi walaupun kata-kata Abu Ayyub, kira-kiranya orang panggil hadis mauquf lah. Tapi mauquf ini bukan sembarang mauquf, bukan mauquf biasa, tidak. Tapi mauquf dalam istilahnya disebut fi hukmil marfu. Gitu. Itu benda kena faham. Ini kita faham daripada riwayatan, penggunaan perkataan riwayatan semata-mata. Sebab itu kena belajar usul hadis. Kena belajar ulumul hadis. Baru kita faham benda-benda macam ni. Ni kan? Cuba tengok. Ini tersebut di mana? Baik, saya tunjuk. Saya tunjuk. Di sini. Di sini. Qauluhu riwayatan hiya masdarun mansubun bi fi'lin muqaddar ay yarwi riwayatan wa hadha al-lafz yufid anna al-hadith marfu'un hukman. Ini pada hukumnya marfu' hadis ni. Walaupun zahirnya terhenti pada sahabat. Sebab apa? Li'annahu minas siyagh allati yukanni biha ashabul hadith an qawlihim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama juga dengan sahabat tu kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa yang guna begini ni? Guna sebut riwayatan itu likaunihi ruwiya bil ma'na aw ikhtusir. Sebab hadis itu mungkin diriwayatkan berdasarkan makna dia, bukan lafaz dia, bukan riwayat bil lafzi, tapi riwayat bil makna. Satu. Ataupun hadis itu diringkaskan. Itu sebagai isyarat dah tu. Isyarat bahawa hadis ini diringkaskan, tidak lengkap. Itu maksud riwayatan. Tapi setakat itu yang disebutkan di dalam kitab Al-Manhalul Azbul Mawrud, di dalam Badlul Majhud pula, cuba kita tengok sini. Riwayatan ay anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiya min siyaghir raf'i. Ni riwayatan ini salah satu lafaz yang menunjukkan hadis itu pada hakikatnya marfu'. Sampai kepada Nabi. Bahkan itu kata-kata Nabi lah. Kalau berkait dengan kata-kata. Dia sebut ni nusiba masdaran bi fi'lin hudhifa anhu. Ni riwayatan ini dinasabkan masdar sebagai masdar bagi fi'il yang dibuat sebelumnya. Ada fi'il itu. Ai rawahu riwayatan. Tadi dalam kitab tadi dia kata yarwi riwayatan. Di sini rawahu riwayatan. Boleh, semua boleh. Yang pentingnya ada fi'il. Rawahu riwayatan. Ada di sini, kalau di sini lebih lengkap lah. Sebab apa? Dia ada dhamir. Hu tu. Rawahu riwayatan. Kata Hafiz Ibn Hajar dalam Syarah Nukhbah. Ini yang saya sebut tadi. Ini ambil di sini. Ini dalam Syarah Nukhbah. Hafiz Ibn Hajar dia tulis Nukhbatul Fikar namanya. Kitab usul hadis kecil ya. Tapi kalau di India, di Pakistan, kita belajar usul hadis, ini kitab salah satunya yang dipakai. Nukhbatul Fikar. Banyak syarahnya, berpuluh-puluh. Nuzhatun Nazar lah, Qasabus Sukkar lah, macam-macam syarah dia dalam bahasa Arab dan juga bahasa Urdu. Syarah kepada kitab Nukhbatul Fikar tadi. Sebab apa? Kitab ni walaupun kecil, Hafiz Ibn Hajar masukkan segala ilmu usul hadis tu di dalamnya. Kalau nak kitab yang ringkas macam matan lah, kita kata matan dalam usul hadis, itu kitabnya Nukhbatul Fikar. Kalau Imam Nawawi dia tulis At-Taqrib, yang mana Tadribur Rawi itu syarah kepada At-Taqrib Imam Nawawi. At-Taqrib tu ringkas lah. Jadi ulama-ulama ni kan ada kalanya dia boleh tulis. Kalau ulama macam tu hebatlah. Kalau dia nak tulis ringkas pun boleh, paling ringkas. Kalau dia nak tulis panjang pun dia boleh tulis. Dia nak tulis sederhana pun boleh. Ni seorang penulis yang memang luar biasa lah, berbakat lah. Kalau boleh, nak macam mana? Dia boleh semua pun. Dalam bentuk matan. Misalnya Syah Abdul Aziz. Kitab Balaghah tu, yang dia tulis ringkas sangat. Tapi bila disyarah begitu besar jadi. Beratus muka surat. Tapi dia beberapa muka surat sebenarnya asalnya. Kitab ilmu Balaghah. Dalam bahasa Arab. Dia tulis ringkas. Itu dia panggil matin. Mana seorang yang boleh tulis matan. Kemudian orang boleh syarah pula atas matan. Puluh-puluh syarah pun tak habis lagi. Itulah
kelebihan ulama-ulama kita ni, dia boleh tulis macam-macam. Dia nak tulis syarah pun boleh, nak buat hasyiah pun boleh, nak buat ta'liq pun boleh, hamish pun boleh, macam-macam boleh. Dia nak buat matan pun boleh. Itu maknanya orang yang betul-betul mutamakin dalam ilmu dia, betul-betul mantap. Orang yang betul-betul mantap memang dia boleh buat. Hafiz Ibn Hajar ni salah seorang tokoh. Dia nak tulis yang panjang berjilid-jilid pun boleh. Dia nak tulis yang paling ringkas tapi padat. Sampai sekarang ni tak habis-habis lagi orang syarah kitab Nukhbatul Fikar. Inilah. Dalam tu ada sebutlah ni. Lebih detail lagi lah dalam Badlul Majhud ni, lebih detail. Misalnya yarfa'ul hadis, yarwihi, yanmihi, atau riwayatan. Di sini riwayatan inilah yang digunakan. Atau yablughu bihi, atau rawahu, semua ini memberi makna yang sama. Itu kata Hafiz Ibn Hajar. Baginda bersabda, apabila kamu mendatangi tempat membuang air. Jadi dalam matannya, idza ataitum al-gha'id, apabila kamu mendatangi al-gha'id, tempat membuang air. Itu al-gha'id. Ataitum, perkataan ata termasuk dalam perkataan mutadaddat, yang memberi arti berlawanan. Makna asal dia datang, tapi boleh juga ia dipakai dengan makna lawannya. Datang, lawannya pergi. Pergi, apabila seseorang kamu pergi, boleh juga. Kalau terjemah begitu pun tak salah. Pergi ke tempat membuang air. Ini penting tu. Jangan kita terikat sangat. Bila sebut ja'a, mana datang saja. Kadang-kadang pergi pun boleh juga. Sama juga dengan ata. Tapi makna asalnya memanglah datang. Apabila kamu mendatangi, apabila kamu mendatangi tempat membuang air. Jadi mendatangi itu makna ataitum itulah. Kamu mendatangi. Kalau kita nak terjemah, apabila kamu pergi, boleh juga. Jadi perkataan ata tu kena ingat. Dari segi bahasa Arabnya, dia termasuk dalam perkataan yang ada dua makna. Ada dua makna ya. Contohnya Izzuddin. Izzuddin, mana Izzuddin? Lalu kita dengar kan tak? Kalau kita tulis surat, kirim salam saya kepada orang di sana. Kepada orang-orang di sana. Boleh juga. Ahli bahasa tu bahas tu, benda-benda macam tu. Boleh juga kita kata, kirim salam saya kepada orang-orang di sini. Di sana mengambil kira penulis tu duduk jauh. Jadi orang di sana, tempat kamu tu lah. Mana orang yang menerima surat itu. Di sana. Tapi kalau dia kata di sini, kirim salam saya kepada orang-orang di sini, mana dia mengambil kira orang yang menerima tu. Di sinilah orang-orang yang berada tu. Begitu. Dia kan benda-benda macam tu penggunaan bahasa. Walaupun sepatutnya kita kata di sanalah asalnya. Tapi kalau kata di sini pun boleh. Mengambil kira. Itu orang kata ambil kira. Ambil kira tempat surat itu sampai. Tempat penerimanya. Jadi orang yang dikirim salam tu berada di tempat itu. Jadi di sinilah. Betul. Jadi benda-benda macam tu kan dalam bahasa mana-mana pun ada. Biasa begitu tu. Biasa begitu. Baiklah. Makna asal perkataan al-gha'id ialah kawasan tanah rendah. Itu makna asalnya. Gha'id maknanya tanah rendah. Itu makna asal. Ni siapa pula baca? Izzuddin lagi baca. Silakan Izzuddin. Makna asal perkataan al-gha'id ialah kawasan tanah rendah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kawasan tanah rendahlah yang dicari untuk membuang air. Kerana keadaannya yang lebih tertutup dari pandangan orang ramai. Perkataan itu kemudiannya dipinjam untuk tempat membuang air.
Perkataan yang sama juga kemudiannya dipinjam untuk memberi erti najis atau tahi yang keluar dari dubur berdasarkan kaedah menyebut tempat, tetapi yang dimaksudkan ialah yang berada di tempat itu min babi itlaqil mahalli wa iradatil hali. Min babi itlaqil mahalli wa iradatil hali. Lam tu kena bersabda. Wa iradatil hali, bukan wa iradatil hali. Itulah makna dia. Kena berhati-hati ya. Berhati-hati, kitab ni dia macam tu. Kena sabdu di situ. Jadi perkataan al-ghaid itu asalnya, makna asalnya tanah rendah. Kenapa kawasan tanah rendah tu orang panggil tempat membuang air? Sebab di tempat itulah orang-orang pada masa tu cari untuk buang air. Tanah rendah macam itulah. Bila tanah rendah daripada jauh kan tak nampak, orang tak nampak. Kepala pun tak nampak dia sebab dia rendah. Jadi dikehendaki menyembunyikan diri. Tapi masih terdedah lagi, terbuka lagi, tempat tu terbuka. Cuma orang tak ada lah di situ. Orang tak ada. Jadi daripada tanah rendah dipinjam untuk tempat buang air. Apa kaitannya? Sebab di tempat tanah rendah itulah orang buang air. Biasanya. Kemudian daripada situ pula dipindahkan. Dipindahkan, dipinjam pula untuk memberi arti najis. Itu maknanya tahi. Boleh juga dengan makna. Sebab tu kalau kita tengok kamus, macam-macam makna yang diberikan. Apa makna? Apa maknanya? Kenapa dia guna tempat itu untuk makna tahi pula? Tempat tanah rendah ke tempat buang air itu, kenapa dia pinjam untuk memberi makna najis atau tahi pula? Sebabnya mengikut kaedah ini. Kaedah apa? Menyebut tempat, tetapi yang dimaksudkan ialah yang berada di tempat itu. Min babi itlaqil mahal wa iradatil hali. Itu kaedahnya. Ini kaedah ilmu balaghah orang panggil. Dalam majaz mursal. Orang panggil majaz mursal. Cikgu Rashid, ada ke tidak tu Cikgu Rashid? Assalamualaikum. Ada Maulana, ada dengar. Ada. Cikgu Rashid ni ahli bahasa ni. Saya nak tanya, kalau dalam bahasa Melayu ni apa orang panggil? Majaz mursal. Ya, alamak. Tak terfikir pula Maulana. Itu. Maknanya perkataan itu sebut tempat, tapi yang dimaksudkan bukan tempat, tetapi benda atau sesuatu yang berada di tempat itu. Tak terfikirlah pula Maulana. Tak ada. Nanti kalau ada saya beritahu dia kalau saya pun tanya banyak kali dah dalam kelas-kelas kita mengajar kan. Saya tanya kalau ada ahli bahasa, saya pun tak tahu sebab saya pun bukan ahli sangat. Saya sebenarnya belajar setakat darjah 3 saja. Sekolah Melayu ni. Sekolah 3, apa ni darjah 3, sekolah rendah lah maksudnya. Lepas tu saya baca sendiri. Baca buku Zabar apa saya baca. Cumanya kalau secara rasmi, secara formalnya saya tak ada belajar. Jadi tapi setakat ni saya tak berjumpa lagi orang-orang yang ahli bahasa lah kita kata yang belajar sampai ke peringkat. Mungkin kalau degree itu tak dapat lagi. Master ke ataupun PhD mungkin dia boleh bagi tahu. Tapi setakat yang saya tahu, wallahu a'lam, memang benda-benda macam ni tak sampai lagi dalam bahasa Melayu. Wallahu a'lam. Saya tak tahu. Sebab apa? Sebab ahli-ahli bahasa kita ni banyaknya merujuk kepada bahasa Inggeris. Apa yang ada dalam bahasa Inggeris adalah. Apa yang tak ada dalam bahasa Inggeris kira-kira tak ada. Itu satu kelemahan, kekurangan bagi saya. Sepatutnya dia kena ada ahli bahasa kita ni macam Zabar dahulu. Dia selain daripada menguasai bahasa Inggeris, dia juga hebat dalam bahasa Arab. Sebab tu kalau kita tengok Zabar tu, dia banyak buat menimbang syair. Menimbang syair. Dia guna bahasa Arab tu. Kita yang belajar ilmu arut ni, faham, ni memang reti ilmu arut ni Zabar ni. Jadi kalau orang yang tak reti ilmu arut dan ilmu qafiyah,
Dia tak akan tahu, dia tak akan boleh buat tu. Apa nama ni, pembahagian itu, perkataan-perkataan itu. Itu hanya diketahui oleh orang-orang yang memang belajar ilmu menimbang syair, orang panggil. Dia kena ada orang macam Za'bar tu. Jadi kita pun sepatutnya kena ada istilah-istilahnya. Macam ini, itlaqil mahal wa iradatil hali, ini termasuk dalam di bawah majaz mursal. Sepatutnya kita boleh sebut gitu. Dan itu dalam bahasa Arab dia ada. Tapi ini pun dia bukan ada dalam nahwu. Nahwu Arab tu satu peringkat. Dia ilmu seni bahasa Arab. Itulah ilmu balaghah. Itulah ilmu balaghah. Seni bahasa Arab. Satu peringkat lagi. Satu tangga yang tinggi lagi. Dia ada. Macam beginilah. Kita pun selalu guna sebenarnya. Tapi bila kita guna tu, kita kata ni patutnya masuk bawah kaedah mana? Tak boleh nak sebut. Itu satu kekurangan. Sepatutnya kita kena tambah. Misalnya saya buat contoh. Guna dalam bahasa Melayu. Dia cukur kepala. Dia cukur kepala dia. Kawan kita tu cukur kepala dia hari ni. Cukur kepala. Cukur kepala ke? Yang dicukurkan rambut. Tapi rambut tu berada di mana? Di kepala. Itulah orang panggil ikut kaedah ni. Sebut kepala, tapi maksudnya yang berada di kepala itu. Ya, kiasan mana? Kiasan. Tak, kiasan tu luas kiasan itu. Luas. Yang lebih tepat, spesifik. Yang kita nak. Jadi macam tu, misalnya kita kata, sekarang ni saya ni ada jantung pula. Ada jantung pula. Kenapa dia tak ada jantung ke dulu? Apa maksudnya bila orang kata begitu? Kita faham kan? Maknanya dia ada penyakit jantung pula dah. Itu maksudnya. Sekarang ni ayah saya ada buah pinggang pula, kata dia. Dulu darah tinggi, sekarang ni tambah pula ada buah pinggang pula, kata dia. Apa maksudnya? Kita semua faham. Bukan dia nak cerita buah pinggang, memang ada buah pinggang tu. Lama dah, sebelum tu pun ada. Tapi penyakit yang ada pada buah pinggang tu tak ada dulu, baru sekarang ada. Itu maksudnya. Inilah itlaqil mahal wa iradatil hali. Sebut tempat, jantung ke, buah pinggang. Tapi yang dimaksudkan ialah al-hali, yang berada di tempat itu. Penyakit itulah. Tengok bahasa Arab, dia seni, benda-benda gitu. Jadi sama juga. Ini sebut tempat, tapi yang dimaksudkan ialah yang berlaku di tempat tu. Yang ada di tempat tu apa? Najis. Najis. Yang dibuat di tempat tu apa? Najis. Jadi najis itulah maksudnya. Tapi tidak sebut najis. Sebut tempat dia. Lebih beradab, lebih sopan, lebih halus, tidak kasar. Sebut tahi. Macam kita lah, buang air. Kalau nak sebut berak pun boleh. Tapi kalau sebut buang air, lebih beradab, lebih halus bahasanya itu. Itu maksudnya. Jadi sama juga di sini. Dia tak sebut najis tu. Kalau sebut tengah-tengah orang duk makan kan, tak sedap lah. Sebut najis, tahi tu. Tapi kalau sebut raid, tempat rendah gitu. Tidaklah maknanya dia tersentap. Nampak beradab itu kelebihan adabnya. Orang tidak terasa hati, tidak menyentuh orang, mengganggu orang. Tidak. Jadi itu ya. Jadi orang lain lah, bukan Cikgu Rashid saja. Siapa yang ada sini ahli bahasa? Saya pun nak tumpai juga. Apa dipanggil ni? Dalam istilah bahasa Melayu. Kalau macam ni. Siapa yang ahli bahasa Melayu di kalangan kita? Ada? Kalau tak Saya ada, ingat dulu metafora kalau panggil tu. metafora tu terlalu umum. Metafora tu balaghah lah. Balaghah. Balaghah. Kiasan, itu umum. Dia umum gitu je Maulana, dia tak ada spesifik kan. Itulah. Dia macam kinayah lain, majaz lain, majaz pula banyak pula. Majaz aklinya, majaz lughawinya, majaz mursalnya, banyak pula. Di bawah majaz mursal ada banyak pecahan pula. Itu. Itu seni sungguh bahasa dia. Jadi kita nak faham Quran, nak faham hadis, kena faham benda ni. Orang Kelantan kata kalau tak faham benda-benda ni tak jejak. Faham ke tidak? Tak jejak. Kalau kita katakan maksud yang tersirat, macam mana Maulana? Maksud yang tersirat? Ya saya. Tak banyak, dia luas dia.
Kadang-kadang disebut musabbab tapi yang dimaksudkan sebab. Kadang-kadang disebutkan sebab tapi yang dimaksudkan musabbab. Ini dia ada benda-benda macam tu. Kadang-kadang disebut sebahagian tapi maksudnya semua. Kadang-kadang disebut semua tapi maksudnya sebahagian. Dia termasuk dalam majaz mursal. Saya baca Quran dah hari ni. Pagi ni baca Quran dah. Apa makna Quran? Quran tu tidak daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas semua sekali kan? Kan gitu kan Quran itu? Daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas semua sekali itu Quran. Tapi maksud kita bila kita kata kita baca Quran, bukan semestinya satu buah Quran tu. Kita baca satu juzuk pun boleh dah kita kata baca Quran. Ini orang panggil sebut umum tapi maksudnya sebahagian. Majaz mursal juga tu. Jadi majaz mursal ni banyak pecahan dia lagi. Bukan sebutkan tempat tapi maksudnya yang berada di tempat itu saja dah, banyak lagi. Jadi jenuh lah kita nak tambah ni bahasa ni. Kena sama-sama lah untuk memajukan bahasa kita, meningkatkan bahasa kita, kena fikir. Saya duduk nampak kenapa tidak ada perkembangan benar-benar, sebab tidak ada orang macam Sa'bah. Itu jawapan saya. Kalau ada orang macam Sa'bah, insya-Allah dia boleh buat benda-benda ni. Dalam Urdu ada Maulana? Dalam Urdu, dia banyak guna istilah ni lah, istilah Arab. Istilah Arab. Dia nahwu bahasa Urdu ke, balaghah dia ke, dia guna istilah Arab. Sebab tu mereka lebih mudah untuk menguasai ilmu-ilmu dalam bahasa Arab ni. Sebab istilah dia tu, memang dia guna istilah Arab. Misalnya majaz mursal, dia guna begitu. Lepas tu dia belajar, memang banyak dengan saya pun ada buku-buku balaghah dalam bahasa Urdu. Dia banyak ambil yang Arab lagi. Kemudian dia ada tambah pula yang tak ada dalam bahasa Arab pula. Inilah perkembangan bahasa sebenarnya. Sepatutnya begitu. Banyak pula yang kita dapati, ini kita belajar balaghah Arab tak ada ni. Tapi dalam dia ada. Sehingga ada rentak-rentak syair itu. Ini tak ada dalam bahasa Arab ni, rentak macam ni. Tapi dia ada. Dia ambil sebanyak mana yang ada dalam bahasa Arab dan yang sedia ada dalam bahasa dia kekalkan, dia tambah lagi. Jadi banyaklah, kaya lah bahasa tu. Jadi benar-benar kalau orang dengar rentak tu, ini rentak luar biasa ni. Tak pernah dengar macam ni. Memang tak ada pun dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab tak ada. Ilmu arut Arab. Tak ada. Okey. Tak apalah, panjang pula kita jadi duduk bincang bahasa pula situ ya. Tapi saya rasa perlulah untuk peserta-peserta kita, hadirin dan hadirat sekalian, faham benda-benda macam ni ya. Dalam bahasa hadis ni dia guna benda-benda begitu. Ketika apabila kamu mendatangi tempat membuang air, maka janganlah kamu menghadap kiblat pada ketika membuang air besar dan membuang air kecil. Kita ada nota 57. Di situ siapa pula nak baca, orang lain pula lah, silakan. Siapa? Adib. Muhammad Adib daripada mana lah, tak ingat. Melaka. Melaka. Silakan. 57. Hadis ini dikemukakan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i dan Ibni Majah dengan lafaz berbeza-beza. Lafaz riwayat Muslim dan Abu Daud agak sama atau hampir sama. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim tersebut, wala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha. Angkat kata terakhirnya iaitu wala tastadbiruha tidak terdapat di dalam riwayat Abu Daud ini. Tidak dapat dipastikan sebabnya. Adakah ia sengaja diringkaskan oleh pengarangnya sendiri atau oleh mana-mana perawi, atau ia tergugur dari salinan penyalin. Jadi wala tastadbiruha itu maksudnya janganlah kamu menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Jadi bahagian ini, bahagian terakhir ni tak ada ni dalam Abu Daud ini. Cuba kita perhati. Sebab tu bila kita baca hadis kena bandingkan dengan riwayat dalam kitab lain, juga daripada Abu Ayyub. Jadi itulah sebabnya kita kata dia sebut tadi riwayatan itu ada isyarat dari situ. Akan ada ringkas tu. Akan ada yang dibuang. Itu isyarat kepada riwayat itu diringkaskan. Sebab itu dia sebut riwayatan tadi.
yang kita bincang bahas tadi tu. Ni sekarang dia dah nampak. Tak ada ni. Sedangkan dalam Bukhari dan Muslim ada. Jadi larangan Nabi, pesanan Nabi bukan sekadar supaya tidak menghadap kiblat, membelakangi kiblat pun dilarang juga. Gitu. Tetapi ni tak dapat pastilah. Sengaja diringkaskan. Mungkin sebab apa, dah ada isyarat tadi, riwayatan tadi. Jadi pengarang dia ataupun mana-mana perawi lah di atas Imam Abu Daud tu, dia sengaja meringkaskan. Jadi tak sebut tastadbiruha wala tastadbiruha. Atau oleh mana-mana perawi lah. Atau ia tergugur dari salinan penyalin. Bagi saya nampak lebih dekat, lebih munasabahnya ialah sengaja dibuang oleh mana-mana perawi. Diringkaskan. Dan perbuatan meringkaskan itu sudah diisyaratkan dalam sanad hadis itu, riwayatan dia sebut. Itulah yang kita bincang tadi, riwayatan itu. 57. Akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau barat. Itu yang Nabi suruh. 58. Baca lagi Muhammad Adib, silakan. 58. Supaya tidak berlaku menghadap kamu ke arah kiblat. Sabda Nabi SAW ini khusus untuk penduduk Madinah dan orang yang kiblatnya Kaabah berada di sebelah utara atau selatan negerinya. Adapun orang yang kiblatnya berada di sebelah timur atau barat, maka mereka hendaklah menghadap ke arah utara, ke arah selatan atau utara. Itu maksud Nabi, tapi menghadaplah ke arah timur atau barat. Sebab apa? Sebab kedudukan orang yang duduk Madinah tu, kalau dia menghadap ke utara, berarti menghadap kiblat, membelakangi kiblat Kaabah, dan menghadap kiblat lama, iaitu Baitul Maqdis. Nanti dalam hadis selepas ni ada bincang. Memang Nabi larang menghadap kepada kiblat tu, Baitul Maqdis tu dilarang juga. Jadi Nabi suruh menghadap kepada kiblat, kepada barat, timur dan barat ini kepada orang-orang yang duduk di Madinah atau berada di pihak itulah. Kira-kiranya kiblat dia sama ada ke arah utara atau selatan. Jadi dia kena menghadap ke arah timur atau barat. Macam kita ni, kiblat kita arah barat. Jadi kita tak boleh lah menghadap ke barat itu. Sebaliknya kita kena menghadap ke arah utara atau selatan. Begitu. 58. Itu maksudnya. Supaya kenapa Nabi SAW suruh menghadap ke arah timur atau barat? Ini bukan untuk kita, orang tempat kita ni. Ataupun orang yang kedudukannya Kaabah tu berada di sebelah timur dia. Bukan untuk mereka ni. Untuk orang yang berada di sebelah Madinah ke ataupun sebelah yang mana kiblat dia tu berada di sebelah utara ataupun selatan. Maka bila dia nak buang air, dia kena menghadap ke arah timur atau barat. Setelah kami datang ke Syam, dia kata Abu Ayyub, kami dapati tandas-tandas telah dibina menghadap kiblat. Teruskan, apa ni Muhammad Adib? 59. Sebagai pejuang dan dapat menguasainya, menaklukinya. Ini adalah kata-kata Abu Ayyub sebagaimana tersebut dengan jelas dalam riwayat Muslim. Zahirnya ialah kedatangan beliau ke Syam telah berlaku ketika pembukaan atau penaklukan Syam pada tahun ke-13 Hijrah. Dia pergi ni berjuang kan. Pergi ke Syam di zaman Sayyidina Umar. Syam itu jatuh ke tangan Islam. Sebelum itu dia di tangan Rom, di tangan Rom, penguasa Rom. Jadi setelah kami datang ke Syam, ini bukan kata-kata Nabi ni, kata-kata Nabi terhenti setakat itu. Ini kata-kata Abu Ayyub. Jadi setelah kami datang ke Syam tu, selepas tu lah, lepas Nabi meninggal dunia di zaman Sayyidina Umar, dia pergi berjuang lah, sehingga jatuh Syam tu ke tangan Islam. Kami dapati tandas-tandas telah dibina menghadap kiblat. Jadi susahlah mereka. Teruskan. 10.
Tandas-tandas telah dibina di Syam oleh penduduknya yang beragama Kristian. Kerana itu tidak ada dalam perkiraan mereka sama ada ia menghadap ke arah kiblat ataupun tidak. Sukar sekali diterima bahawa tandas-tandas itu telah dibina oleh orang-orang Islam dengan menghadap ke arah kiblat dalam keadaan telah ada sabda-sabda Rasulullah SAW yang melarang daripadanya. Jadi yang ni yang Abu Ayyub cerita ni kira-kiranya telah dibina oleh orang-orang kafir lah. Kepada mereka dia tak adalah dalam perhitungan mereka nak jaga ni, tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ni, tak ada semua. Jadi kita nak kata ini binaan orang Islam, tak munasabah. Terutamanya orang Islam di zaman awal tu sangat menjaga pesanan-pesanan Nabi. Takkan dia nak buat menghadap kepada kiblat. Apalagi itu ketika dia baru pergi, ketika dia menguasai Syam, mana orang Islam tak ada lagi. Macam mana orang Islam nak buatnya? Begitu. Agak munasabahnya yang buat itu ialah orang-orang kafir yang sebelum tu ramai berada di sana, sama ada dari kalangan bangsa Arab ataupun daripada bangsa Rom yang berkuasa pada ketika itu. Kami berpaling daripadanya dan memohon ampun kepada Allah. Sebab tandas tu keadaannya menghadap kepada kiblat, tapi kami cubalah berpaling supaya tidak betul-betul kami itu menghadap kiblat. Walaupun kedudukan tandas itu menghadap kiblat, kami cuba beralih sikit. Susahlah maknanya. Kalau zaman sekarang ni tandas kita tu kita nak duduk arah lain kan, susah jadinya tu. Tapi sahabat-sahabat ni cukup jaga benda-benda macam tu pun. Cukup jaga. Kami berpaling daripadanya. Jadi dia cerita ni bukan dia seorang saja begitu. Yang berasa bersalah tu menghadapi keadaan itu. Kalau Abu Ayyub ni cerita kami berpaling. Cuba meletakkan tubuh kita tidak betul-betul menghadap kiblat gitu. Lari sikit daripada kiblat dan memohon ampun kepada Allah. Kenapa mohon ampun pula kalau kita tidak bersalah ya? Bukan kita yang bersalah bina tu, orang lain. Jadi kenapa pula perlu meminta ampun di sini? Itu kita ada nota di situ. Silakan Muhammad Adik lagi. 61. Oleh kerana kami terpaksa menggunakan tandas-tandas itu dalam keadaan cuba berpaling sedikit dari arah kiblat, kami tetap memohon ampun kepada Allah. Mungkin juga ia berarti apabila kami terlupa ketika menggunanya tanpa berusaha berpaling dari arah kiblat, maka kami berasa bersalah. Kerana itulah kami memohon ampun kepada Allah. Mengatakan ia bermaksud kami memohon ampun kepada Allah untuk orang yang membinanya adalah tidak munasabah. Kerana apa artinya beristighfar untuk orang kafir? Jadi kalau kita nak kata kita yang tidak bersalah, apa perlu istighfarnya kita kata? Bukan kita bina tandas itu. Jadi ulama-ulama kata ada kemungkinan mereka terlupa ke? Kalau kata terlupa, orang terlupa dia tidak bersalah, apa perlu istighfar juga? Begitu. Inilah kepada kita ialah ada kita tidak bersalah, kita tidak minta ampun lah. Tapi kepada sahabat-sahabat ni kan, dia susah nak mengikut cara sunnah tu pun dia rasa bersalah. Dia orang tinggi. Bukan tahap kita. Kita ni langgar hukum agama pun tak terasa apa pun lagi. Jadi kalau kena benda kecil-kecil macam ni tak terasa. Tapi sahabat ni bukan begitu. Sahabat ni bukan begitu. Hingga kalau tersalah pun dia minta ampun lagi. Itu maknanya istighfar ni maknanya bukan untuk orang yang bersalah sahaja. Kalau tidak Nabi itu tidak bersalah, tidak berdosa tu disuruh juga wastaghfirhu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kan disuruh Nabi itu beristighfar. Nabi itu bukan maksum. Maknanya istighfar ni atas kesalahan-kesalahan, atas keadaan-keadaan yang tidak bersesuaian dengan bimbingan Nabi SAW, itu pun istighfar. Jadi kita nak kata istighfar ni istighfar untuk orang-orang yang bina tu tak munasabah. Sebab apa? Mereka tu kafir. Orang kafir tak boleh kita beristighfar untuk orang kafir. Berdoa boleh, istighfar tak boleh. Berdoa supaya Allah bagi hidayah kepada dia. Istighfar tak boleh. Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu aba'ahum. Nabi dan orang-orang mukmin tidak patut beristighfar
kepada orang-orang musyrikin walaupun ayah-ayah mereka sekalipun. Tak boleh. Berdasarkan itulah ulama mengatakan istighfar untuk orang kafir tak boleh. Jadi bagaimana pula kita nak kata Abu Ayyub ni istighfar untuk orang kafir yang telah membina tandas-tandas itu? Itu tak sesuai. Sebab apa? Sahabat-sahabat ni dia Quran dan hadis tu dalam kepala. Bila dia nak buat apa-apa, itu ditengok ada panduan ke tidak. Dah ada panduan dah, jangan istighfar untuk orang kafir. Kenapa pula mereka nak istighfar? Jadi istighfar ni untuk mereka sendirilah. Begitu. Ataupun istighfar untuk orang-orang di kalangan dia yang bersalah, yang tidak sedar, anggap mudah benda-benda tu. Istighfar untuk mereka lah. Gitu. Ini menunjukkan Abu Ayyub ni memang termasuk dalam golongan yang menganggap haram menghadap kiblat ketika buang air, walaupun dalam tandas. Kenapa? Dulu kita dah sebut kan, ada 8 mazhab ulama tentang menghadap belakangi kiblat ni, ada 8 mazhab. Salah satunya ialah golongan yang kata dalam semua keadaan, apapun keadaan, tak boleh menghadap kiblat ke membelakangi kiblat ke, tak boleh. Dalam binaan ke, dalam tandas ke, di luar pada di tanah lapang ke, tak boleh semua. Kena jaga semua. Abu Ayyub ni termasuk dalam sahabat yang berpendapat begitu. Sebab tu dia istighfar. Lepas tu kedudukan hadis, minta orang lain pula baca, silakan. Siapa nak baca? Nak baca Maulana. Ya, siapa ni? Bagi anak pula, Basir. Basir daripada mana? Daripada Pulau Pinang. Pulau Pinang, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan hadis ke-9 sahih. Lain Abu Daud, ia diriwayatkan juga oleh Bukhari, Muslim, Malik, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. Setelah mengemukakannya, At-Tirmizi berkata, hadis Abu Ayyub adalah yang paling elok dan paling sahih dalam bab ini. Panduan dan pedoman daripada hadis. 1. Hadis ini menunjukkan kiblat adalah suatu yang mulia. Ia semestinya dimuliakan. Salah satu cara memuliakannya ialah dengan tidak menghadap ke arahnya atau membelakanginya ketika membuang air besar atau air kecil. Kedua, seseorang Muslim hendaklah sedapat mungkin menjaga adab dan disiplin yang telah diajar oleh Rasulullah SAW dalam semua perkara. Ketiga, segolongan besar ulama umat berpegang dengan zahir hadis ini. Mereka tidak membezakan di antara membuang air di tanah lapang ataupun di dalam tandas. Di mana-mana pun menghadap kiblat dan membelakanginya ketika membuang air itu terlarang. 4. Kesaan supaya bersungguh-sungguh mengelak diri daripada menyalahi arahan Nabi SAW jika ia berlaku dengan tidak disengajakan sekalipun. Tetap elok juga memohon ampun kepada Allah kerananya. 5. Oleh kerana kiblat yakni Kaabah berada di sebelah selatan penduduk Madinah, mereka diperintahkan supaya menghadap ke arah timur atau barat. Adapun kepada orang-orang yang kiblatnya berada di sebelah timur atau barat, maka mereka hendaklah menghadap ke arah selatan atau utara ketika membuang air. 6. Abu Ayyub Al-Ansari memahami larangan Nabi SAW daripada menghadap kiblat atau membelakanginya secara umum tanpa membeza-bezakan di antara di tanah lapang atau tempat terbuka dan tempat tertutup seperti tandas. Itulah sebahagian daripada pengajaran, pedoman ataupun panduan yang kita dapat daripada hadis ini. Jadi habislah dengan itu perbincangan kita tentang hadis yang ke-9 malam ni. Dan rasanya setakat itulah sahaja untuk malam ni. Cukup dah tu, kalau tambah lagi pun perlu masa lagi banyak masa lagi. Jadi sekadar itulah dulu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada nak tanya boleh 1 2 silakan. Ada apa-apa pertanyaan ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ada Cik Rashid ni. Ya, Ni larangan ni adakah menghadap tepat ataupun kalau CP sikit pun tak boleh juga? CP sikit boleh dah. Cumanya lebih baik lagi kalau
Kalau betul-betul lah arah tu. Sikit-sikit pun tak apa dah. Macam yang dilakukan oleh Abu Ayyub tu kan. Kami berpaling. Berpaling tu maksudnya sedikit tu boleh dah lah. Terima kasih. Sama. Ada lagi yang lain silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya pasal Abu Ayyub tadi. Abu Ayyub Al-Ansari An-Najjari. An-Najjar tu adakah Abu Ayyub ni dari Bani Najjar, hok keturunan Adi bin Najjar, iaitu keluarga Datuk Nabi Abdul Muttalib tu? Betul lah. Gitu lah. Okey, terima kasih. Sama-sama. Jadi sekadar itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.